Macam mana boleh percaya dekat Jadi? Kami kenal lah Jadi, ahli politik yang paling licik. Video Ambo kali ini disponsor oleh Creambath. Jadi kepada siapa-siapa yang nak rasa coklat ataupun biskut bersa coklat, bolehlah hubungi nombor yang akan ada di skrin ni. Dan Ambo ucap terima kasih kepada Creambath kerana sponsor video Ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Jamiase, YouTuber rakyat. Jadi terima kasih kerana menonton video Ambo. Hari ini Ambo nak buat satu video yang mungkin agak tidak disukai oleh sahabat-sahabat yang sedang menonton. Dan Ambo tahu ada sahabat yang tidak selesa apabila Ambo dilihat seperti pro kepada Tun Dr. Mahathir. Sebenarnya Ambo ni dah orang politik, orang parti, maka Ambo akan ikut apa saja keputusan parti. Sehingga kali ini di peringkat Parti Amanah Negara tidak pernah ada arahan supaya menjarakkan diri daripada Tun Dr. Mahathir, menjarakkan diri dengan Parti Pejuang, menjarakkan diri dengan Parti Warisan. Sama juga dengan Pakatan Harapan. Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pengurusi Pakatan Harapan pun tak pernah membuat satu arahan bahawa komponen-komponen dalam Pakatan Harapan hendaklah menjauhkan diri daripada Tun Dr. Mahathir. Bahkan dalam siri-siri ucapan pengurusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi menggunakan numbers termasuk dengan Parti Pejuang. Jadi kalau dalam ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai contoh, ketika pelancaran jentera pilihan raya di Sabah, beliau menyebut bahawa kita ada 109 ahli parlimen. Merujuk kepada masih ada lagi daripada Parti Keadilan Rakyat, DAP, Warisan, Amanah, bahkan Parti Pejuang. Termasuk seorang lagi adalah Parti Muda, yang ini Syed Saddiq. Itulah 109. Jadi tiba-tiba ini ramai sahabat-sahabat yang tak selesa, katanya kenapa masih lagi nak bersama dengan Tun Dr. Mahathir. Pada pandangan Ambo lah, pada pandangan Ambo, kita sebagai orang politik, kita dituduh kotor. Macam-macam gelar lagi, dengan gelar yang tak comel lah kepada politik. Jadi apabila kita menzahirkan, kita menolak Tun kerana Tun bukan lagi Perdana Menteri, pada pandangan Ambo itu sangat tak baik kepada generasi yang akan datang. Apa yang kita buat hari ini, generasi yang akan datang akan tengok. Anak-anak kecil sedang menonton kita, sedang menonton kelakuan kita. Mereka sedang membaca. Kerana hari ini, kita banyak berkumpul di Facebook. Jadi dia di dalam Facebook tu dia tak mengingat umur. Bermula umur 11 tahun sampai umur 65, 75, 80 berada di dalam Facebook. Jadi pertemuan pandangan dalam Facebook tu dilihat oleh adik-adik kecil yang akan masuk ke alam remaja dan dewasa. Jadi adakah ini yang kita nak tonjolkan kepada mereka? Bila Tun bukan lagi Perdana Menteri, maka kita kata Tun ini begitu begini. Ya, mungkin anda boleh marah kepada Tun, lebih-lebih daripada Parti Keadilan Rakyat. Itu adalah biasa. Biasalah politik. Tetapi kalau sampai label Tun OT 95, saka tua, ini bukan akhlak yang baik yang kita nak tunjukkan kepada generasi akan datang. Apa yang kita buat ini akan dilihat oleh generasi akan datang. Jadi kita sepatutnya jangan hanya fikir hari ini. Kita kena fikir apa yang kita buat ini akan difikir oleh generasi yang akan datang. Seperti mana kita tengok bagaimana dalam Parti PAS. Ketika muktamar di Dewan Bahasa dan Pustaka di Kuala Lumpur, mereka telah menghalau almarhum Dato' Asri Muda dalam muktamar. Dalam ungkapan yang agak kotor dan agak jijik ungkapannya, menggunakan semangat Iran, Marakba Asri, kerana dikatakan Asri telah membuat satu pilihan politik yang salah. Dan gerakan ini diketuai oleh pemuda-pemuda PAS. Ketika itu adalah dikuasai oleh Cikgu Pa sebagai ketua pemuda. Jadi kita baca pada hari ini. Adakah apabila Ambo baca pada hari ini, Ambo nak kata perbuatan Cikgu Pa membuat satu gerakan dengan laungan Marakba Asri melawan ketika dalam muktamar, ketika Dato' Asri sedang berucap itu satu perbuatan yang baik, sedangkan kami rakyat Kelantan ditutup segala jasa Dato' Asri. Seolah-olah Dato' Asri ini tidak ada jasa kepada rakyat Kelantan. Jadi hari ini, apa yang kita buat hari ini akan ditonton balik. Lebih-lebih lagi kita hari ini ada video. Kita ada tak seperti dulu. Dulu saya sendiri banyak dapat maklumat ini, saya baca memoir Dato' Asri.
Dan saya agak sedih kerana saya pun dapat banyak maklumat yang salah. Jadi pada hari ini saya menyeru kepada rakan-rakan, kita tak perlu ulangi perbuatan pemuda PAS di dalam Dewan Bahasa dan Pustaka ketika mereka mula tidak bersetuju dengan Datuk Asri. Dia boleh tidak bersetuju, boleh buat tuntutan supaya letakkan jawatan, tetapi kita dengan akhlak kita sebagai orang politik, kita tak bersetuju itu biasa. Tetapi mana akhlak kita? Kalau kita rasa Tun Dr. Mahathir dah tak ada jasa kepada kita, ingatlah sebelum ini. Ramai yang marah Tun Dr. Mahathir kerana Tun Dr. Mahathir kejam katanya. Tun Dr. Mahathir telah menghukum Anwar Ibrahim hingga masuk ke dalam penjara. Tun Dr. Mahathir telah menjadi kerajaan yang tidak adil kepada Pakatan Harapan, sabotaj dan macam-macam lagi. Tetapi hari ini kalau kita tengok, Tun Dr. Mahathir bersama dengan kita masih lagi lawan Muhyiddin Yassin dan juga UMNO. Kita menilai manusia sekadar yang kita mampu menggunakan mata ini sahaja. Dan mata ini, saya yakin semua tengok, Mahathir masih lawan Muhyiddin. Jadi adalah silap dia. Semua kita ada kesilapan. Dan kalaulah dikatakan punca Tun Dr. Mahathir letak jawatan itu kesilapan yang paling terbesar dia buat, apa lagi yang dia boleh buat ketika orang yang dia paling percaya, Muhyiddin Yassin, Azmin Ali dan juga Tok Guru Hajadi. Tok Guru Hajadi sebelum Tun ini jadi pembangkang, ketika Tun jadi Perdana Menteri, hari-hari datang ke pejabat Tun. Boleh dikatakan hari-hari lah, tidaklah hari-hari betul, tapi jumpa dan tiap kali buat kenyataan, Tun ni bagus, makin tua makin menjadi, kami nak Tun hingga habis penggal. Tun pun akhirnya terpesona dengan pujukan, puji-pujian daripada mereka, dan kami masa tu pun memang agak rasa marah kepada Tun. Macam mana boleh percaya dekat Hajadi? Kami kenal lah Hajadi, ahli politik yang paling licik. Akhirnya Tun kita dihukum. Yalah, takkanlah kita nak marah kata seorang, semua itu adalah kita semua. Kita ingat kenapa kerajaan dulu kerajaan yang tidak baik kepada rakyat. Kenapa? Kerana kerajaan dulu ni yang kita idam-idamkan. Kononnya kita nak reformasi. Kita nak ubah itu, kita nak ubah ini. Akhirnya, bila kita nak minta sebagai contoh nak besarkan parit untuk bantu orang kampung. Hasil daripada reformasi yang kita kata tu, kertas kerja tu hendaklah dibawa kepada ketua unit tu, akhirnya pergi sampaikan kena KSU lulus baru dapat. Akhirnya kita tak dapat. Rakyat marah itu. Dan ada sahabat-sahabat yang minta tolong. Sebagai contoh, dia sebagai cikgu, anak dia sakit nak balik ke Kelantan. Kita buat surat rayuan, minta menteri buat surat sokongan. Tak boleh. Ini kerajaan baru, kita tak nak jadi UMNO 2.0. Ini kerajaan reformasi. Sahabat tu marah kat kita. Kenapa? Kerana kita nak jadi kerajaan yang baik. Tun pun dengar pada kita semua nak jadi kerajaan yang baik. Akhirnya, itulah jadinya. Tuan Haji Muhammad Sabu, Presiden PAS, Presiden Amanah, Salahuddin, Timbalan Presiden Amanah, banyak kali dimarah oleh ahlinya. Kenapa? Kerana menjadi kerajaan yang baik. Kerana ikut kerajaan reformasi yang kita nak ni. Tun pun ikut. Jadi, bukan Tun seorang lah salah kalau kita nak katakan kerajaan dulu teruk. Kalau kita katakanlah, ialah kerajaan dulu sedang membaiki kerosakan yang dilakukan oleh UMNO. Bila kita nak membaiki satu kerajaan yang 60 tahun telah dirosakkan, memang macam itulah. Teruklah. Tengok macam mana YB Dr. Mujahid sedang membaiki tabung haji, ya. Sedang baiki adalah lambat sikit. Dikata macam-macam. Itulah reformasi yang kita buat dan akhirnya kita dikatakan tak baik. Sebenarnya kita sedang melakukan kebaikan ketika menjadi kerajaan Pakatan Harapan, tetapi kerajaan tebuk atap telah pun menyebabkan kerja kita separuh jalan. Dan akhirnya kita menyalahkan Tun Dr. Mahathir seorang semata. Dia ada silap, dia ada semua silap, dan yang paling besar adalah Azmin Ali yang bersama kita dalam Pakatan Harapan. Muhyiddin Yassin bersama kita dalam Pakatan Harapan. Dua orang inilah pada pandanganmu yang patut kita jadikan musuh politik kita. Yalah, kalau ada pimpinan pergi jumpa dia tu, itu kematangan dalam berpolitik. Tapi kenapa nak disalahkan seorang saja? Mungkin dia salah, tapi kenapa dia seorang? Dan hari ini kita masih tak berjaya mengambil balik mandat rakyat. Dan Tun telah pun terkeluar daripada Pakatan Harapan tu dengan secara terbuka memberitahu dia bukan lagi komponen Pakatan Harapan. Jadi biarlah. Jadi tak perlu nak kata Mak Sabu membontuk Tun. Ada seorang sahabat Ambo, Mantoba nama dia. Dia kata Mak Sabu ni membontuk Tun. Ikut belakang lah. So dia nak lawan. Ambo tanya dia, apa hujah kamu Mak Sabu ni membontuk Tun? Ikut Tun saja, apa hujah? Sedangkan Amanah masih lagi berada dalam coalition bersama dengan Pakatan Harapan. Setuju Anwar sebagai calon Perdana Menteri. Setuju Anwar sebagai ketua pembangkang. Apa hujahnya kata
Aban Mak Sabu ni sekarang ni telah dipergunakan oleh Tun Mahathir. Takkanlah kerana, ialah kita faham, bagi mereka yang berada dalam Parti Keadilan Rakyat, mereka memang tak boleh memaafkan Tun. Tetapi Tuan Haji Mak Sabu sebelum PRU yang ke-14 lagi dah beritahu dia dipenjarakan begitu, tapi dia dengan Tun telah pun berdamai. Takkan nak buka pintu lama supaya Tun dengan Mak Sabu bergaduh. Kami di Peringkat Amanah berada di tengah-tengah di antara penyokong Anwar Ibrahim dan juga Tun Dr. Mahathir. Tapi kalau kita tengok, pengurusi Pakatan Harapan pun tak pernah keluar kenyataan kena lawan Tun, tak pernah. Kecuali mungkinlah kalau dah disepakati dalam Pakatan Harapan, bolehlah kita nak lawan Tun. Tapi hari ini tak ada. Maksud yang namun nak sampaikan di sini adalah kita kena ada grand coalition. Kita ada satu pakatan yang kuat. Ya? Bukan setakat dengan Pakatan Harapan, kita di kalangan pembangkang warisan Parti Pejuang. Kita kena duduk bersama dan lawan kita adalah UMNO, BNPN, PAS. Itu lawan kita. Berbeza pandangan sedikit itu biasa. Kita ni bukan persatuan bulan sabit merah. Kita ni bukan persatuan cinta ilah sungai. Kita parti politik. Ada macam-macam sentimen. Bahkan akan ada musuh dalam selimut yang akan cuba mengapi-apikan dan memecah belahkan kita. Itulah kita kena pandai bagaimana nak meraihkan perbezaan pandangan. Dan kita tak perlu membina banyak musuh. Kita peramaikan sahabat, peramaikan kawan, fokus. Kita cari titik persamaan, kita cari titik pertemuan kita. Fokus kita adalah ambil balik mandat rakyat. Tetapi nampaknya kita disibukkan dengan kenapa Mak Sabu masih lagi duduk dengan Syafiq Hafdah ketika Syafiq Hafdah telefon Tun Dr. Mahathir. Takkanlah benda macam tu pun nak jadikan isu. Takkan kerana tu nak Abang Mak duduk dengan Syafiq Hafdah ketika Tun Mahathir pun jadi isu. Biasalah tu. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun ke Sabah jumpa Syafiq Hafdah untuk bertanding berapa kursi dan apa yang PKR minta tak dapat. Sebab apa? Sebab kita tahu tuan rumah di Sabah adalah warisan. Bahkan kita tahu warisan pakatan dia adalah dengan sama dengan kumpulan Parti Pejuang. Jadi kita pembangkang hari ini tak perlu kita nak menunding Anwar begitu, Mahathir begini, kita berpakatlah dengan elok. Dalam politik ni kita tak boleh hanya pandai untuk bergaduh, untuk bergaduh. Kita juga kena pandai berkawan. Dan kita juga kena pandai apabila bergaduh untuk berkawan balik. Fleksibel politik itulah. Jangan bergaduh, tak erti. Dia kalau bergaduh-bergaduh, kawan balik. Bergaduh itu, tengoklah PAS. Macam mana PAS dengan partinya. Dan akhir sekali, saya nak beritahu kepada sahabat-sahabat, Ambo tidaklah nak bela Tun Dr. Mahathir kerana dia pun tak kenal Ambo. Ambo kenal dia. Ambo dulu pun marah dia. Ambo pun terkejut bila dibawa ke Kelantan. Akhirnya Ambo terpaksa buat kerja deklarasi rakyat. Kita Ambo 50-50 lagi dengan Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir kita apa tak kata, tapi akhirnya Ambo telah memaafkan dia. Memaafkanlah. Yang Ambo marah dulu, Ambo buat semuanya. Kerana bagi Ambo, negara itu lebih penting. Dan hari ini Alhamdulillah, Tun bersama masih lagi bersama kita menentang UMNO Barisan Nasional. Dan kita kena ucap jutaan terima kasih kepada Tun kerana memberi ruang kepada kita untuk merasa jadi kerajaan. Dan akhirnya kita tahu bagaimana menjadi kerajaan, termasuk PAH ini yang kalau dulu dia kata masa pembangkang cakap berapi-api. Kerana pembangkang akhirnya jadi kerajaan, dah tahu. Sama juga kita. Dulu kita buat satu manifesto, kita bercakap kita tak pernah jadi kerajaan. Ambo lah. Hari ini Alhamdulillah kita dah tahu bagaimana jadi kerajaan. Dan Ambo acap kali sebut kepada sahabat-sahabat. Kita duduk dalam parti ni bukan kita gila ke projek. Bukanlah kita ni gila nak cari duit. Tetapi bila kita dah jadi kerajaan, harapan rakyat tu terlalu tinggi. Ada yang nak minta kita bantu baik kizeng rumah dia. Nak minta besarkan jalan rumah dia. Nak minta dalamkan longkang dia. Benda-benda rakyat. Akhirnya kita pun nak minta lah. Akhirnya kerana kerajaan yang kita harap ini kerajaan yang baik, maka JPP di Kelantan dihapuskan. Kita dah hilang satu senjata. Lepas tu dari segi politik, akhirnya ahli-ahli parlimen menteri sekarang ni disibukkan tak sempat untuk urusan politik. Jasa PLK dihapuskan. Penerangan menjadi sangat kritikal. Tidak membela kerajaan. Jadi kerajaan itu dilihat tidak cantik. Kenapa kita kata kita lah yang idamkan kerajaan macam ni? Kerajaan reformasi. Jadi akhirnya saya nak kata hari ni, kerajaan yang kita kata tak berapa cantik dulu, kerajaan yang kita idamkan bukanlah salah Tun semata-mata. Kita juga ada silap kerana kita terlalu berteori, terlalu retorik. Kita tak mengenal betul-betul kerajaan. Pada pandangan Ambo, kalau kita jadi kerajaan balik, yang kita harus reform bukan lagi sistem yang terlalu besar.
tukar saja orang-orang. Sebagai contoh, menteri ni kita tukar kepada menteri ni, dan contoh model negara yang pada pandangan Ambo kita boleh tengok adalah Turki. Individunya bernama Erdogan. Bagaimana dia mengubah Turki itu, bagaimana dia mengubah Istanbul itu tanpa menggunakan istilah-istilah yang pelik dan tanpa mengejutkan rakyatnya. Perubahan-perubahan yang dia buat itu. Jadi Ambo kira untuk berlaku adil, tak pula kita nak menyalahkan sesiapa. Fokus kita adalah ambil balik mandat rakyat. Calon Perdana Menteri di Pakatan Harapan adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau tak ada numbers, kita serahkan kepada pimpinan tertinggi. Takkanlah calon Perdana Menteri ni nak dibincangkan dalam Facebook. Takkan calon Perdana Menteri ni nak dibincangkan dalam grup WhatsApp. Kita dah ada majlis presiden, dah ada komponen-komponen parti. Calon presiden hari ni Pakatan Harapan Anwar Ibrahim. Kalau tak cukup nombor begini-begini, serahkanlah kepada Tuan Haji Mat Sabu, Leng Guain untuk bincang. Dan kalau tak setuju, biar mereka bincang. Kita jangan terlalu nak masuk benda yang bukan yang kita boleh dibincangkan. Kerana kita kan contoh Ambo ketua pemuda negeri, Ambo akan bercakap dalam konteks dalam negeri, Kelantan. Itu sajalah level Ambo-nya. Tetapi Ambo pun nak tengok satu hari nanti Anwar sebagai Perdana Menteri. Tetapi kalau perbincangan itu tak berjaya, sebagai contoh Anwar tak boleh bawa numbers, so ada cadangan Syafiq Abdal, kita serahkan. Kalau Anwar ada numbers, kita sokong ramai-ramai Anwar sebagai Perdana Menteri. Sebenarnya bukanlah terlalu rumit, tetapi adalah orang yang cuba merumitkan. Jadi pandangan Ambo, marah mana pun anda kepada Tun, janganlah kita memberi satu gambaran kepada generasi yang akan datang, kita ahli politik yang tidak kenang budi, lupa jasa. Kita tak boleh nak menafikan bahawa kerajaan yang kita bina Pakatan Harapan 22 bulan itu hasil daripada gabungan Pakatan Harapan. Kita boleh lihat Datin Seri Wan Azizah sebagai Timbalan Perdana Menteri, Tun Haji Muhammad Sabu sebagai Menteri Pertahanan, Datuk Seri Salahuddin sebagai Menteri Pertanian, dan Tun Dato' Mahathir sebagai Perdana Menteri kali kedua. Ini satu sejarah yang saya kira semua ada peranan. Anwar di dalam penjara terpaksa mengetepikan perasaan dia kerana dialah yang secara langsung dengan Tun Dato' Mahathir, termasuk dengan Abang Mat sendiri yang dimasukkan ke dalam IC. Mereka telah mengetepikan perasaan ataupun apa yang berlaku kepada mereka kerana demi rakyat. Termasuk dengan Datin Seri Wan Azizah, bagaimana suaminya dimasukkan ke dalam penjara, dia terpaksa bekerjasama dengan Tun Dato' Mahathir dan dia jadi Timbalan Perdana Menteri. Tetapi semua itu dilakukan demi negara. Jadi orang besar pengorbanannya. Negara ini memerlukan pengorbanan kita. Kalau kita marah bersama pada Tun pun, kita ingat Tun adalah bersama kita untuk mengalahkan Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan juga Muafakat Nasional. Jadi kita cari titik persamaan kita. Ya, kita lupakan seketika apa yang kita rasa tak setuju ni. Kita serahkanlah kepakaran mereka yang menjadi pemimpin untuk menguruskan hal-hal yang tinggi ini. Di peringkat kita, cari titik persamaan, cari titik pertemuan adalah menjadi kerajaan mengambil balik mandat rakyat yang telah pun dicuri, yang mereka ambil melalui tebuk atap. Dan saya sebagai Ketua Pemuda Amanah ingin membina sejarah, dan saya akan tengok mungkin 10 tahun lagi, anak cucu saya tengok lagi. Hari ini saya tidak akan membuat kenyataan yang buruk kepada Tun Dato' Mahathir dan juga kepada Anwar Ibrahim. Mereka berdua adalah yang terlalu besar jasanya kepada politik negara. Ada yang Ambo tak setuju pada mereka berdua, Ambo simpan sahaja kerana pengorbanan mereka berdua lebih besar. Bahkan saya nak mengajak kepada seluruh teman-teman dan masyarakat, rakyat, ya, kalau Tun dan Anwar tak boleh berjumpa hari ini, mungkin ada mereka masih lagi tak jumpa kata sepakat, kita tak perlu nak jadi batu api. Kita jadilah pendamai, kita doakan supaya dua hero ini akan disatukan, dan kita doakan supaya Pakatan Harapan dapat ambil balik mandat rakyat. InsyaAllah akan ada Perdana Menteri yang baru, dan kita doakan supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang seterusnya, supaya kita ada cukup numbers mengambil balik mandat rakyat. Kerana hari ini kalau kita tengok, kerajaan yang telah dipilih melalui pilihan raya telah pun dirobek, diambil melalui tebuk atap. Menjadi tanggungjawab kita lah daripada Pakatan Harapan untuk bersama dengan Grand Coalition untuk mengambil balik. Terima kasih kerana menonton video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.